Kita perkenalkan tetamu kita yang sudah pun terhubung dalam talian, iaitu Encik Faizul Ridwan selaku penganalisa hartanah Far Capital. Hello, selamat tengah hari Encik Faizul. Selamat tengah hari guys, apa khabar? Baik, terima kasih Encik Faizul. Sebelum kita membuka perbincangan dan soalan kita ni, Encik Faizul, sekarang ni 2021 ni ada berapa biji rumah ataupun hartanah? Itu soalan panas tu. Jangan probok-probok bro. Okey. Adalah sikit-sikit. Ada sikit, tapi yang saya pernah terbaca laporan banyak. Dan usia anda sekarang berapa? Bakal hampir jadi 40 tahun ni. Belum 40 tahun. Okey, silakan Sugi. Soalannya. Encik Faizul, mungkinlah serba sedikit boleh kongsikan sejak umur berapa Encik Faizul telah mula membeli membeli hartanah dan rumah, dan bagaimana Encik Faizul melakukan pelaburan ini, sebab saya kira yang muda dan tua juga mengalami dilema ini. Betul. Bagaimana untuk melabur dalam membeli orang kata hartanah ataupun rumah? So background dia, saya belajar pasal pelaburan hartanah waktu umur 23 tahun, umur 24, 25 dah beli rumah pertama. So and then before 30 dah beli sampai 23 rumah dan tulis buku, and today dah lebih sikit lah, dah beli lebih pada 60. Hopefully boleh tambah sikit lagi sebab sekarang ni property tengah banyak sale. So bila banyak sale tu kita kena ambil peluang untuk beli. Okey. Baik, apa kata kita terus tumpukan perhatian kita kepada persoalan utama kita sewaktu PKP ini. Tadi Cik Faizul kata, sekarang ni tengah banyak sale dan sebagainya. Adakah itu juga bermakna waktu sekarang ini adalah waktu terbaik untuk membeli hartanah? Saya bagi contoh kalau kita ada 3 jenis kategori hartanah. Satu is hartanah kategori primary market atau beli pada pemaju. Nombor 2 adalah sekunder ataupun beli subsale, beli atas tangan orang lain rumah lama, right? Dan nombor 3 beli pada lelong, right? So apa yang kita dapati waktu kuarter 2, kuarter 3 tahun lepas tu, pasaran hartanah berundung pada kadar terendah lah sebab waktu PKP orang tak nak keluar, right? So time tu orang cakap harga rumah tu paling rendah. So waktu tu juga buat pertama kalinya dalam 15 tahun saya beli rumah ni, saya dapat jumpa property baru yang kita boleh beli pada harga 40 hingga 50% diskaun. So 40 hingga 50% diskaun tu is first time I jumpa dalam sejarah pelaburan tanah dah 16 tahun buat ni. So bagi saya, kalau you tanya pasal dari segi timing, bagi saya inilah masa terbaik. And I think hartanah akan continue tu jadi murah lagi dekat Malaysia ni until kuarter 3 ataupun kuarter 4 tahun ini. Dan lepas tu kita akan ada mula recovery harga. So mulai tahun depan dan ke atas harga hartanah patutnya akan jadi lebih mahal sebab apa yang kita dah dapati that bila interest rate jatuh, right, disebabkan krisis ekonomi ni, biasanya harga hartanah tu akan melonjak banyak. So benda ni kita dah nampak dah mula berlaku di negara-negara macam Singapura, UK, US, Australia, yang whereby kalau dia punya kadar vaksinasi itu dah tinggi dan pasaran hartanah tu akan recover laju. So Malaysia ni macam biasa, kita ni developed market, kita ni slow and steady, lambat sikit berbandingkan negara-negara yang lain ni, yang lebih maju ni. So kita akan lag lebih kurang 6 bulan hingga 12 bulan macam tu. Okey, baik. Dan beli sekarang kalau boleh. Okey, dan Encik Faizul, mungkin Encik Faizul juga boleh memberikan sedikit pencerahan lah, sebab kalau kita lihat kita banyak mendengar yang harga rumah semakin jatuh, semakin turun, tetapi adakah ia betul-betul turun? Sebab kalau kita lihat harga rumah masih lagi 500,000 ke atas, 600,000, dan saya kira melalui laporan juga ramai pemuda-pemudi lah dalam lingkungan umur 22 hingga 29 tahun ingin ada hasrat untuk memiliki rumah. Tetapi harga rumah itu masih lagi dalam lingkungan 500,000, 600,000. Jadi adakah betul-betul harga rumah ini turun? So dia harga rumah lama dia tak turun, saya tak tahu. Tapi rumah baru yang sedang dilancarkan adalah 12 bulan tu, majoritinya adalah what I would say kategori mampu beli, bukan mampu tengok. So mampu tengok is 600,000, 700,000 kan. So memang senang cerita, mampu tengok je lah, right? Betul. I selalu guna analogi ini, harga Yahudi, right? Harga Yahudi. But baru-baru ni, dalam 12 bulan ni, bila kita tengok property yang dilancarkan, kita tengok majoriti adalah property baru 400,000, 450,000 sebelah mall,
boleh jalan kaki pergi mall, boleh jalan kaki pergi MRT. So yang ini bukannya rumah-rumah WIP ataupun rumah selangku ataupun rumah bilik. Ini adalah kondo mewah yang dijual pada harga RM400,000. And bila kita kira installment kan, installment dia boleh jadi semurah RM950 saja satu bulan. So kalau kita gaji RM3,000, mampu kot untuk duduk kondo 3 bilik mewah yang sebelah MRT dan juga mall pada harga kadar RM1,000 sebulan. So pada pendapat saya benda tu is mampu lah. So kalau kita mula tengok inventory property baru, ada banyak kategori yang mampu beli, bukan mampu tengok saja. So kalau you tengok rumah lama, yes, harga dia masih tak jatuh-jatuh, masih mahal. Tapi banyak rumah baru yang dilancarkan baru-baru ni dalam 12 bulan ni dalam kategori what I think is mampu milik. Okey, baik. Dan bila interest rate dah jatuh kan, so interest dia punya installment bulanan tu jadi murah lah. Betul, dia tak mahal langsung. Saya setuju. Okey, ini bermakna sikit sebanyak juga kita menggalakkan mereka di luar sana yang mencari rumah tu membeli rumah-rumah baru lah Cik Faizul Okey, tetapi kita nak juga tahu okey, terlalu banyak lambakan hartanah di luar sana. Tetapi sekarang ni bagi mereka yang sedang mencari ini, apa tips-tips terbaik supaya mereka mendapat tawaran terbaik, tawaran yang tulen ataupun genuine sebenarnya di pasaran ni? Apa tips untuk mereka? Okay, so dia ada dua kategori berbeza, right? Dua isu berbeza. Satu, kenapa ada lambakan hartanah yang banyak? Lambakan hartanah yang banyak ni senang cerita. Kita tu ada harga median ataupun pertengahan yang whereby itu harga yang patutnya pemaju jual, tapi diorang tak jual pada harga itu, diorang jual jauh lebih tinggi pada harga orang mampu beli. So saya bagi contoh, Johor ada rumah overhang ataupun rumah yang tak terjual paling banyak dekat Malaysia. Purata harga orang sanggup beli kat Johor adalah RM390,000. Tapi harga hartanah tak terjual puratanya RM800,000. So nampak tak? Orang nak beli pada harga tak sampai RM400,000, tapi majoriti hartanah tak terjual ni harga Yahudi ataupun RM800,000 dan ke atas. Jadi bagi saya memang padan muka tak terjual. So nasihat saya kepada mereka yang sedang menengok ataupun pergi nak usaha nak tengok nak beli property kan, is berhenti balik kepada development ni, tengok apa diskaun yang sedang ditawarkan. Sebab hari ini diskaun yang ditawarkan sebenarnya jauh lagi bagus, jauh lagi baik berbanding dengan harga 2-3 tahun lepas. Ini kalau yang dah siap tak terjual. Dia ada orang cakap pilihan tu adalah pergi tengok pelancaran rumah baru. Majoriti rumah baru yang dilancarkan, bagi saya semuanya harganya berpatutan. Mengikut kawasan dia lah. So, sebagai contoh, kalau you nak beli dekat Bangsa tu, memang tak adalah rumah berpatutan dekat Bangsa. Tapi kalau kita tak kisah duduk dekat Seri Kembangan ke, dekat Kepong ke, dekat Shah Alam, ada sahaja properti 2 bilik kondo yang boleh beli bawah pada RM300,000. Ada yang installment tak sampai RM1,000 pun. Right? So kalau boleh kena rajin cari, and benda tu banyak, and bagi saya, nasihat saya tambahkan ilmu sikit. Kita ada buat website yang dipanggil Gila Hartanah, memang kita bagi ilmu tu for free. Boleh pergi layari, boleh pergi download ebook, buat persediaan pembeli rumah pertama. And apa yang saya nak bagi tahu, benda paling penting hari ini adalah buang idea yang whereby kita perlukan modal yang banyak untuk beli rumah pertama. Sebab hari ini sebenarnya sebagai first time home buyer, kita ni boleh beli rumah bermodalkan RM1,000 atau tak sampai RM5,000 dah boleh beli rumah. Okey, baik. Dan menarik apa yang Cik Faizul katakan, sebab mengikut laporan Farid, 50% projek baharu yang dilancarkan pada suku ketiga tahun 2020 adalah bernilai di bawah RM300,000. Tapi Cik Faizul nak tahu juga, biasanya bila orang kata first time buyer ni kan, orang akan tanya, you nak beli rumah ni untuk you sewakan ataupun duduk sendiri bersama dengan keluarga, ataupun duduk, kalau yang belum berkahwin, duduk seorang lah. Jadi Encik Faizul, bagi mereka first time buyer ni, apa yang perlu mereka titik beratkan sebagai pembeli rumah kali pertama? Kawasan dia ke, ataupun ada yang mungkin cerewet sedikit, saya nak landed property yang ada tanah di sekeliling, tak nak beli yang kondo-kondo, apartmen dan sebagainya. Bagi saya, untuk mereka yang umur tak sampai lagi 33 tahun, yang orang cakap keluarga tu masih kecil, anak pun tak lebih daripada 3 orang, anak pun tak besar lagi, saya sangat menggalakkan beli apartmen dulu di lokasi yang berdekatan dengan LRT dengan MRT. So, saya suka beli hartanah yang boleh dapat ketiga-tiga benda ni. Kalau kita first, beli pada harga yang betul, kalau jual tak rugi. Nombor 2, beli pada harga yang betul, whereby kalau kita tak nak duduk situ dah, sewa pun tak rugi. Nombor 3, kita tak kisah duduk kat situ. So bagi saya, kalau you dapat beli hartanah yang whereby harga berpatutan, jual pun tak rugi, sewa pun tak rugi, and you pun okey je duduk kat situ sebab lokasi best, boleh ambil LRT, MRT pergi kerja, tak payah ada kereta pun boleh hidup. Dan to me,
yang tu is the perfect property untuk mereka yang umur tak sampai pada 35 ataupun 33 tahun. Okay. And biasanya banyak gila kesilapan kewangan yang nampak untuk pembeli rumah pertama is that diorang ni beli rumah paling mahal, rumah landed jauh gila kat Rawang untuk duduk. So bila dia dapati yang dia kena travel 2 jam hari-hari nak pergi kerja, dia tak sanggup dah duduk kat situ, dia sewakan, bayar bank bulan-bulan 2,500 tapi dapat sewa cuma 800, dah rugi. Lepas tu nak kena sewa kat bandar, nak dekat dengan tempat kerja. So hari ni golongan muda kena pentingkan, kena balance kan, apa yang kita perlukan 10 tahun lagi jangan beli sekarang. Beli apa yang kita perlukan hari ni yang menyenangkan hidup kita hari ni. So bagi saya, this idea of beli rumah landed ni lebih pada umur 35 tahun, okey. Tapi kalau sebelum 35 tahun, beli apartment, kecil sikit pun tak apa, tapi lokasi strategik yang whereby bila kita tak mau duduk kat situ, kita always boleh sewakan and kita tak rugi pun. So bagi saya, orang cakap, yang ni dua-dua tak rugilah. Boleh duduk, boleh sewa and jual pun semua tak rugi. So bagi saya itu akan bagi banyak kelebihan. So macam ada ramai orang yang dia beli rumah mahal, lepas tu kena pindah kerja sebab bos dia tak suka dia ke kan, ataupun hilang pekerjaan waktu COVID, dan peluang pekerjaan yang ada hari ni tak ada dekat KL, sekarang ni kena pergi kat Johor Bahru, dan rumah kat Rawang tu nak buat apa. Tapi kalau kita beli sebelah LRT dengan MRT, hari ni ramai je penyewa. Right, so tak pakai sendiri pun ada ramai orang yang nak menyewa. So bagi saya flexibility itu sangat penting. So boleh jual, boleh duduk, boleh sewa. 3 kriteria. Itu penting tu untuk kita tahu. Okey, Cik Fazrul, saya juga pernah terdengar satu perdebatan tentang hartanah ni. Ada pendapat pula mengatakan kita ni tak payah beli rumah tak apa, lebih baik menyewa sampai bila-bila. Apa pendapat Cik Fazrul tentang pendapat ni? Bagi saya, sebagai pelabur hartanah tak berapa setuju sebab kenaikan harga tanah purata daripada 1990 hingga tahun 2019 adalah 15% purata setahun. So senang cerita, kalau kita beli rumah tu pada harga 100,000 pada tahun 1990, lepas 29 tahun tu harga nilai tu dah jadi 550,000. So bayangkan daripada 100,000 naik ke 550,000. Agak-agak sewa naik tak? Sewa biasanya akan double setiap 20 tahun. So itu pilihan masing-masing kan. Kalau rasa-rasa macam dia nak menyewa sampai mati, yang tu terpulang dekat dia kan. Bagi saya ni semua ni pilihan masing-masing. Cuma rugi sikit lah sebab sewa tu makin lama makin mahal. Right. And kalau lah for example kita ni mampu sewa 1,000 hari ni, but lepas 10 tahun sewa tu jadi 2,000, dah tak mampu nak menyewa, so kita tu nak duduk mana? So dah tak sudah nak kena pergi pindah rumah jauh-jauh dan apa semua tu. So bagi saya, kalau kita memiliki hartanah tu, bila kita perlukan duit 10-15 tahun lagi, kita boleh jual. Right. So and worse, orang cakap satu lagi daripada segi legacy, right. Saya pernah jumpa orang yang bawa Grab, dia kerja TNB gaji 2,000 je, tapi rumah ada 3. Satu dekat Pantai Dalam, hari ni dah jadi Bangsa South, dah jadi glamour lah. Dah jadi, daripada Kerinci dah jadi Bangsa South, right. And dia cakap, dulu saya beli rumah tu 80,000, hari ni nilai rumah tu 450,000. Dia tak duduk situ dah sebab dia memang tak nak duduk kat sana. Dia nak pergi tempat jauh-jauh sikit kan. Tapi hari ni anak dia yang baru bekerja tu boleh duduk kat situ. So you bayangkan, kalau tak, anak dia memang terpaksa menyewa. And of course, kalau tuan rumah dia tu jenis yang kapitalis ataupun kafirtalis, so kalau dia letak sewa 2-3 ribu tu, nak tak nak kita kena bayar sebab tu je pilihan yang kita ada. So bagi saya, pemilihan hartanah ni sangat penting supaya kita ni boleh protect kita punya keluarga punya, orang cakap legacy lah. In the next 20-30 tahun. Bukan untuk kita semata-mata. Tapi itu okey tu. Maknanya anak dia sewa dengan bapak dia. Okey, dan Encik Faizul, ada orang yalah dia beli rumah sebagai pelaburan kan. Macam Encik Faizul jugalah, dia beli lepas tu mungkin dia jual bila masa yang sesuai. Tapi mungkin ada juga yang mempunyai persoalan, bila masa sesuai untuk menjual rumah tu. Ya, kita beli satu, tapi bila kita nak jual rumah tu, bila masa yang sesuai untuk saya mendapat, orang kata, optimumkan keuntungan saya sebagai seorang yang pernah membeli lepas tu sekarang ni menjual rumah. Adakah saya tunggu beberapa tahun ataupun saya lihat market rate-nya? So biasanya kalau you nak optimumkan keuntungan bila cerita pasal pelaburan tanah dan waktu nak menjual, is that kita kalau boleh, kita nak beli tu waktu macam hari ni, kita ada recession, kita ada slump. Okay? Sentimen tak berapa bagus, so therefore kita dapat beli pada harga kadar terendah. Kita nak jual biasanya bila kita dah ada property bull run,
And ikut ramalan kita, kita tengok apa yang dah berlaku 1 dunia sekarang ni, ramalan kita adalah tahun lepas, tahun ni adalah tahun membeli. And besar kemungkinan property market kita ni akan sampai ke kemuncaknya 5 atau 6 tahun daripada sekarang. So yang ni apa yang berlaku pada tahun 2009, ya, 2009 sampai 2015. So benda tu ambil masa 6 tahun. Tapi 2009 kita ada recession macam hari ni. Lepas tu kalau jual pada tahun 2015, that's when orang cakap you dapat keuntungan paling puncak lah. So saya bagi contoh ya. Kalau anda beli rumah dekat Desa Park City pada tahun 2009 boleh beli pada harga RM680,000 untuk rumah teres. Kemuncak dia 2015-2016 harga jualan 2.4 juta. So bayangkan daripada RM680,000 tu ke 2.4 juta tu dalam masa 6 tahun. Hari ni dia dah sampai kemuncak tu, dia dah jatuh sikit. So hari ni 2.2, 2.1. So masih tak rugi langsung. Sebab daripada tak sampai 700,000 pergi 2.1. Tapi kemuncak dia waktu tu adalah 6 tahun. So biasanya dari recession, kan macam hari ni ada kemelesatan ekonomi dan kita jatuhkan interest rate. Sebab kita jatuhkan interest rate, installment murah atau installment loan rumah kita jadi murah. Jadi orang mula membeli rumah sebab benda tu jadi murah. Dulu bayar RM1,500 untuk beli rumah, RM350,000 kan. Hari ni bayar cuma RM1,200, RM1,100 saja. So benda tu jadi murah. Mulai pada hujung tahun ni dan tahun depan akan ada ramai orang nak beli rumah. So once kita semua dah divaksin, and kalau kita dengar keputusan daripada kita punya Prime Minister hari itu, dia dah cakap kita dah order cukup vaksin untuk pastikan semua orang dapat vaksin tahun ni. So maksudnya mulai tahun depan worry about COVID ni dah tak ada. So jadi orang akan mula kembali, rancaklah ekonomi. Mall akan okey, office macam okey, kerja pun akan okey, and waktu tu orang akan mula nak beli rumah. So kita punya ramalan, berdasarkan apa yang dah berlaku 2009-2015 is that kemuncak pasaran tanah kita 2025-2026. Kalau tak ada perubahan lah. Okey, Cik Fazrul, sebelum pesanan terakhir daripada Cik Fazrul untuk para penonton di luar sana lah. Ini ada kita nak kongsikan sedikit daripada penonton kita di Facebook. Dia kata mengenai topik hari ni, mungkin lagi sikit tapi mereka perlukan nasihat ni. Saya baru beli rumah akhir tahun 2020 yang lepas. Dikatakan dijangka siap di penghujung 2021, tapi melihat pada PKP progresnya agak perlahan. Sekiranya tak berjaya disiapkan akhir tahun ini, apakah hak beliau sebagai pembeli? Kita bila beli rumah, kita developer tu dia akan letak agreement tu, biasanya dia orang ada 36 bulan hingga 48 bulan untuk siapkan kalau kondo dengan apartmen. Dan kalau rumah bertanah ataupun rumah teres macam tu, biasanya 24 bulan saja. So, kalau dia beli tahun lepas, hujung tahun ni baru setahun. So tak sampai 24 bulan, tak sampai 36 bulan ni. Lepas dah lebih pada 24 bulan ataupun 36 bulan tu, baru kita ada hak untuk claim LAD. Senang cerita, kita boleh claim interest daripada benda yang tak siap tu. So benda tu agak banyak jugalah. So pernah ada kawan saya beli rumah tu terbengkalai 3 tahun. So dia dapat windfall 200,000 macam tu. So bagi saya terbengkalai ataupun siap lambat tu is not orang cakap end isu of the besar. world. In fact ada ramai kawan saya yang boleh buat 100-200 ribu macam tu. So rumah tu dia boleh siap buat furnishing apa semua tu, senang cerita dapat duit free lah. Kena bayar interest sikit kepada bank saja. Okey, baik Cik Faizul, banyak yang telah So tak payah panik, senang cerita. Ya, okey, baik. Banyak yang Cik Faizul telah kongsikan. Saya sendiri dah macam orang kata ambil points lah tadi kan. Tapi Cik Faizul, di penghujung perbincangan kita, mungkin kita boleh berbalik pada soalan utama kita pada hari ini, iaitu adakah ini masa sesuai untuk mereka di luar sana membeli rumah? Dan nasihat kepada mereka. So first and foremost, timing terbaik macam mana pun, kalau kita tak ada ilmu, kita boleh tersalah beli hartanah. Istilah hartanahnya tercedok lah, beli rumah yang salah. So bagi saya paling utama sekali is buat ilmu dulu, right? So dapatkan ilmu dulu, dapat belajar. So macam saya cakap, ada banyak benda dekat YouTube, website yang kita boleh belajar. Faham asas dulu pemilihan hartanah. Macam saya cakap tadi, kalau boleh, kalau you nak selamat kan, sebagai pembeli rumah pertama, beli rumah yang whereby kita ni takkan tersangkut bila kena tukar kerja. So that means kita nak beli kalau boleh rumah yang boleh sewa, boleh jual, tak rugi, jangan melanggar harga median, and last sekali kalau kita nak duduk pun kita boleh duduk. So untuk saya, bagi saya kalau nak beli rumah pertama, carilah rumah-rumah dekat bandar, berdekatan LRT dengan MRT macam tu. So fahami ilmu, fahami kriteria untuk beli.
So macam apa yang kita buat, kita memang sebarkan ilmu for free dekat website kita yang kita panggil gilatanah.com.my. Semua dalam bahasa Melayu. E-book pembeli rumah pertama, anda zero, pergi je download e-book tu, insyaAllah lepas dah baca tu, and benda tu free je pun, tak payah nak bayar apa-apa. Once dah baca tu, at least basic tu dah ada, dah boleh mula shopping. Okey. Baik, jadi saya sebenarnya kalau boleh cari ilmu dulu, ya. Okey, cari Cari ilmu. ilmu dulu, lepas tu dah boleh mula shopping lepas 1 bulan, ya. Okey, baik Cik Faizul, saya kira cerita pasal hartanah ni sampai bagi kita masa berapa panjang pun takkan berkesudahan. Apa-apa pun cukup ringkas, cukup padat. Terima kasih sekali lagi kepada Cik Faizul Rizwan kerana bersama kita pada hari ini berkongsikan mengenai pembelian rumah di waktu PKP ini. Terima kasih sekali lagi Cik Faizul. Terima kasih Cik Faizul. Jaga diri Cik Faizul.